Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan dipertemukan untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan ataupun pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan satu tajuk dalam bab akhlak bagi Usuluddin tingkatan 5, yang mana tajuknya adalah mafahim fi ilmu tasawuf. Okay. Kefahaman berkenaan ataupun kefahaman dalam ilmu tasawuf, dan apa yang kita nak bincang dalam tajuk ni adalah berkaitan dengan tiga perkara, iaitu al-qalb, al-aqlu, an-nafsu, iaitu akal, hati dan nafsu. Okey, ketiga-tiga perkara ini adalah disebut sebagai latifah rabbaniyah, iaitu satu perkara yang halus, satu benda yang seni yang telah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah datangkan ke dalam diri setiap manusia itu, yang bernama latifah rabbaniyah, merangkumi ketiga-tiga perkara ini, iaitu hati, akal dan nafsu. Cuma apabila kita berfikir, kita sebut itu adalah akal. Bila kita berkaitan dengan perasaan, cinta, sedih, apa sahaja perasaan kita itu adalah melalui hati. Dan perkara yang mengawal tubuh kita ataupun yang kontrol tubuh kita ni adalah dipanggil dengan nafsu. Okey, ini adalah tiga perkara yang kita akan bincangkan dalam tajuk mafahim fi ilmu tasawuf. Okay. Kita tengok yang pertama, iaitu al-qalb. Okey, al-qalb, al-qalbu iaitu hati. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, huwa latifatur rabbaniyatun ruhaniyatun laha alaqah bihadzal qalbil jasmani. Iaitu berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ia adalah jisim yang halus, yang dibangsakan dengan ketuhanan yang berbentuk roh, yang ada hubungan dengan hati yang berbentuk jasad yang ada dalam badan manusia. Okay. Imam Ghazali mentakrifkan akal ini atau hati ini sebagai satu jisim yang halus, latifah rabbaniyah yang kita bagi tahu di permulaan tadi, yang dibangsakan kepada ketuhanan. Maksudnya ada satu perkara yang halus yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ke dalam diri kita, yang berbentuk roh, yang berbentuk roh, yang tidak nampak, yang kita tidak boleh nak fizikalkan dia macam mana. Okey, tapi kita ada hati. Kita boleh kita kata merasai sesuatu perasaan dengan hati, tapi kita tak nampak. Okey, yang ada hubungannya dengan hati yang berbentuk jasad, dengan hati seketul hati yang ada dalam diri kita manusia ni. Okey, itu yang dimaksudkan dengan al-qalbu, hati. Okey, kemudian kita tengok kepada ahammiyatul qalbi. Okey, kepentingan hati. Okey, kepentingan hati yang pertama adalah al-qalbu mahallul iman. Hati ni tempat tinggal bagi iman. Okey, hati adalah tempat tinggal bagi iman. Kalau kita tengok balik tentang definisi iman pun ada berkaitan dengan hati. Okey, iman itu di dalam hati. Okey, yang kedua, al-qalbu mahallun nur wal hidayah. Hati itu adalah tempat kepada cahaya dan petunjuk. Okey. Kalau kita buta hatinya, maka tak adalah kita mendapat cahaya dan petunjuk.
Maka bila terang hati kita, insya-Allah kita akan diberi cahaya dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, al-qalbu mahallut ta'akkul wal fahmu. Hati juga menjadi tempat kita berfikir dengannya dan menilai sesuatu kefahaman. Okey, maksudnya dekat sini hati ni ada juga ulama yang katakan akal itu ada akal itu terletaknya di hati. Itu pendapat sebahagian ulama lah. Tapi hati juga berperanan penting dalam kita memikirkan sesuatu perkara dan memahami sesuatu perkara. Itu maksud al-qalbu mahallit ta'akkul wal fahmu. Okey, hati menjadi tempat untuk kita memahami atau berfikir tentang sesuatu. Okey, yang keempat, al-qalbu mahallid dalal wal ba'du anil haqqi wal inhiraf wal maili nahwul al-batil. Okey, hati menjadi tempat kesesatan yang jauh daripada kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Hati juga akan menjadi satu tempat yang satu tempat kesesatan yang sangat jauh. Maksudnya golongan-golongan yang buta hatinya, dia jauh daripada kebenaran, dan bila jauh daripada kebenaran, maka mendekatkan diri seseorang itu kepada kebatilan, kepada sesuatu yang batil, sesuatu yang rosak. Okey, kemudian yang kelima, kepentingan hati. Hati juga menjadi tempat tersimpannya perasaan halus. Al-qalbu mahallul al-atifah annahul haq wal maili wal mahabbah wazinah. Okey, hati juga menjadi tempat tersimpannya perasaan yang halus, yang berkaitan dengan kebenaran, yang berkaitan dengan kecenderungan kepada sesuatu, yang berkaitan dengan kasih sayang, yang berkaitan dengan perhiasan dan sebagainya. Okey, hati ni juga tempat tersimpannya perasaan yang halus, perasaan tentang ingin mencari kebenaran, perasaan yang kita rasa kan, rasa cinta, rasa marah, rasa benci dan sebagainya, itu tempatnya di hati. Okey. Kemudian yang seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan al-aqlu. Okey. Akal. Akal ini ditakrifkan sebagai al-aqlu jauharu ruhani khalquhullah muta'alliqan bi badnil insan wa nurun fil qalbi yu'raful haq wal batil wa quwwata lin nafsi an-natiqah. Okey, iaitu akal adalah satu permata yang tidak boleh dilihat, yang dicipta kepada manusia, yang ada kaitan ataupun ada connection dengan jasad dan badan manusia dan cahaya di dalam hati. Dengan akal ini kita boleh mengetahui kebenaran dan kebatilan dan menjadi kekuatan bagi seseorang yang berkata-kata. Okey. Seperti yang kita telah bagi tahu di awal tadi ni, akal ini juga adalah latifah rabbaniyah yang Allah campakkan ke dalam diri manusia, satu akal yang berbentuk roh yang tidak dapat dilihat, yang mana ianya ada connection dengan badan kita. Biasanya sinonim yang di atas akal ni kita akan tunjuk dekat sinilah. Okey. Okey, kemudian dengan akal inilah kita boleh mengetahui baik dan buruk. Kita boleh memikirkan berkenaan sesuatu perkara itu sama ada ia baik dan buruk. Sama ada benda tu diredai ataupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan menjadi kekuatan bagi seseorang. Wa quwwatan lin-nafs an-natiqah. Menjadi kekuatan bagi seseorang yang berkata-kata, yang berfikir. Maksudnya bila kita fikir dulu sebelum berkata tentang sesuatu. Okey, ya sama ada ianya baik ataupun buruk. Okey, dan kata
Imam Hasan Al-Basri berfikir sejenak itu lebih baik daripada qiyamul lail. Maksudnya berfikir tentang apa yang Allah ciptakan lebih baik daripada ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah sunat lah. Seperti mana yang Imam Hasan Al-Basri kata, berfikir sejenak itu berfikir tentang kewujudan, berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada qiyamul lail. Ini kata-kata Hasan Al-Basri. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada yang ketiga ni, berkaitan dengan nafsu. Al-Jauhar Al-Bukhari Al-Latif Al-Hamil liquwwatil hayah wal hissi wal harakati wal iradiyah wa sammaha Al-Ghazali bil hakimur ruh wal haywaniyah wa fahuwa jauharu musyriku lil badan. Iaitu nafsu ini adalah permata yang tidak boleh dilihat, yang membawa kepada kekuatan dalam kehidupan dan perasaan dan pergerakan yang dikehendaki. Dinamakan oleh Al-Ghazali berkenaan dengan nafsu ini adalah kebijaksanaan roh kehaiwanan, iaitu hayawanun natik, iaitu satu permata yang berkilau bagi badan kita. Okey. Seperti mana yang kita telah sebut tadi, nafsu ni juga adalah satu perkara yang kita tidak nampak, yang berbentuk roh. Okey, yang berbentuk roh, yang mana ianya boleh mengawal sesuatu yang dibuat oleh manusia. Okey. Maksudnya yang mengawal ataupun yang kontrol kehidupan kita ni adalah nafsu. Okey, sama ada kita banyaklah dengar perkataan berkaitan dengan nafsu dalam diri kita ni. Nafsu makan, nafsu macam-macam lah. Okey, berkaitan dengan nafsu ni kita ada maklumat tambahan, iaitu kalau tengok dekat maklumat al-idhafiyah tu, dia kata ada beberapa jenis nafsu yang ada disebut di dalam Al-Quran, iaitu yang pertamanya adalah nafsu ni juga sebelum tu nafsu ni juga boleh dikatakan nafsu ni sebagai perangai dalam diri kita. Okey, dan nafsu yang ada disebut dalam Al-Quran yang tercatat dalam buku teks kita ni ada 4. Okey. Ada 4 nafsu, iaitu nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni adalah tingkatan nafsu yang paling rendah lah. Okey, orang yang bersifat ataupun berperangai dengan nafsu ammarah ni, maksud dia adalah seseorang yang suka berbuat kejahatan sama ada zahir atau batinnya dan dia tidak rasa menyesal. Ini perangai orang yang ada nafsu ammarah. Kemudian yang keduanya nafsu lawamah. Okey, nafsu lawamah ini dia elok sikit daripada nafsu amarah tadi, iaitu masih berbuat kejahatan, sering berbuat kejahatan, tapi timbul perasaan menyesal dalam diri atas kejahatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan. Okey, itu nafsu lawamah. Okey. Kemudian yang ketiga nafsu ar-radiyah. Okey, nafsu ar-radiyah. Okey, orang yang bersifat ataupun berperangai dengan nafsu ar-radiyah ni, seorang yang redha ke atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud redha dekat sini, redha selepas dia berusaha untuk melakukan sesuatu. Kita kata contohlah, dia dah berusaha untuk belajar tapi tak pandai-pandai, dia pun redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nafsu ar-radiyah ni bukan bermaksud redha dengan cara tidak melakukan apa-apa orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak melakukan apa-apa usaha tapi redha je lah. Duduk je nak buat macam mana. Tuhan dah jadikan aku macam ni.
tanpa buat apa-apa perubahan kepada diri, tanpa berusaha sedikit pun, itu tidak dipanggil nafsu ar-radiyah. Orang yang bersifat ataupun berperangai dengan nafsu ar-radiyah ni adalah dia reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang dia telah usahakan. Okey, kemudian yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Okey, nafsu mutmainnah iaitu nafsu yang tenang daripada maksiat zahir dan batin. Nafsu orang yang berperangai dengan kan kita kata nafsu ni adalah perangai dalam diri seseorang. Okay. Nafsu mutmainnah ni adalah nafsu yang tenang daripada maksiat zahir dan batin. Orang yang tidak melakukan maksiat zahir dari sudut zahirnya dan tidak juga buat maksiat daripada sudut batinnya. Okay. Apa maksud maksiat zahir dan batin ni? Kalau orang yang tidak buat maksiat zahir tapi mungkin batinnya ada lagi buat maksiat, contohnya macam riak, ujub, takabur dan sebagainya. Tapi orang yang ada nafsu mutmainnah dalam diri ni, dia tenang, maksudnya dia tak buat segala maksiat zahir mahupun batin. Okey. Okey, dan berkaitan dengan ni juga kalau kita tengok dekat hal ta'allum tu, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menambahkan ilmu pengetahuan dengan memikirkan tentang diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, pada diri kamu sendiri adakah kamu tidak memerhatikannya? Adakah kamu tidak memikirkannya? Dan dalam Al-Hikam Al-Syi'ri, hikam ataupun syair itu, dia disebutkan nafsu itu seperti kanak-kanak. Jika diberi peluang, dia akan menjadi dewasa dan juga suka pada susuan. Kanak-kanak ni dia suka pada susuan. Jika kita tidak suruh berhenti, maka dia tidak akan berhenti. Itu yang syair yang berkaitan dengan nafsu. Nafsu tu macam kanak-kanak. Jika kita diberi peluang, jika kita turut hawa nafsu semata-mata, maka ia akan menjadi suatu yang teruk. Okey. Dan juga budak-budak ni, dia kata suka pada susuan. Jika kita tidak suruh dia berhenti, maka sampai besar dah dia akan menyusu. Okey. Itu apa yang kita boleh kongsikan ataupun apa yang kita boleh perkatakan berkaitan dengan tajuk ni, berkaitan dengan akal, hati dan nafsu. Sekali lagi kita ulang, akal, hati dan nafsu ni adalah suatu latifah rabbaniyah, satu kurniaan Allah yang berbentuk ruh yang tidak dapat dilihat, yang Allah datangkan, yang Allah beri kepada diri kita, diletakkan dalam diri setiap manusia. Cuma yang membezakan ialah apabila kita berfikir itu masuk kepada akal. Apabila sesuatu berkaitan dengan perasaan, ia dinisbahkan kepada hati. Dan apa yang berkaitan dengan yang kontrol tubuh kita, yang kontrol diri kita ataupun perangai dari dalam diri kita ni, ianya berbentuk nafsu. Okey. Itulah apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan akal, hati dan nafsu dalam tajuk mafahim ilmu tasawuf. Okey, semoga dengan video ini dapat membantu untuk para pelajar lebih memahami keberkaitan ataupun kaitan dan perbezaan sedikit antara akal, hati dan nafsu. Ianya ada kaitan ataupun ada kebersamaan, ada daripada sudut ta'rifnya, ianya adalah satu perkara ataupun satu benda yang tidak dapat dilihat, yang berbentuk roh, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dalam diri setiap manusia. Yang apa yang membezakan adalah tahap dia punya kerja akal, kerja hati dan kerja nafsu itu dalam diri kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Semoga ianya dapat memberi kita manfaat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.